Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai, jumpa lagi dalam subjek sains. Okey, untuk hari ni masih lagi tajuk tenaga. Tetapi tenaga ni dia ada banyak. Sebelum ni sumber tenaga. Maksudnya tenaga, dari mana tenaga dapat. Hari ni bentuk tenaga. Okey, bentuk tenaga. Dalam ni ada 9 bentuk tenaga. Okey, ada 9 bentuk tenaga. Okey, dia ada banyak bentuk. Mari kita tengok hari ni. Apa yang 9 tu? Okey, yang pertama tenaga suria. Yang pertama nama dia tenaga suria. Tenaga yang diperoleh daripada matahari. Suria tu maksudnya tenaga yang diperoleh dari matahari. Okey, tenaga tu dia boleh keringkan pakaian. Dia akan diserap oleh sel solar, sel suria untuk menghasilkan tenaga elektrik. Itu adalah tenaga suria. Yang kedua, tenaga haba. Tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, apa sahaja objek yang ada kepanasan, dia ada tenaga haba. Awak rasa benda tu awak pegang ada panas je, maksudnya objek tu ada tenaga haba. Okey, tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Pegang air mendidih, pegang cerek, ada tenaga haba. Duduk luar jalan, lepas tu rasa panas sebab kena cahaya matahari, ada tenaga haba. Itu tenaga haba maksudnya, objek yang mempunyai kepanasan. Okey, yang ketiga, tenaga cahaya. Ni pun senang. Apa sahaja objek yang mengeluarkan cahaya, ada tenaga cahaya. Contoh lampu, torchlight, api, ada bagi cahaya kan? Ada tenaga cahaya. Lampu, ada tenaga cahaya. Lampu suluh, torchlight, ada tenaga cahaya. Apa sahaja yang bercahaya, ada tenaga cahaya. Macam api, dia ada cahaya, tenaga cahaya. Bila duduk dekat rasa panas, dia ada tenaga haba. Satu objek tu dia tak semestinya satu je tenaga, dia ada banyak tenaga. Okey, yang keempat, tenaga bunyi. Tenaga bunyi. Apa saja objek yang bergetar. Ini hari tu awak dah belajar kan tajuk bunyi. Bunyi adalah hasil apabila sesuatu objek bergetar. Bila dia bergetar, dia menghasilkan bunyi. Apa sajalah, macam kipas. Bila awak on, dia pusing, kemudian dia bergetar, dia berbunyi. So dia ada tenaga bunyi. Awak buka radio, dia bergetar suara dia. Jadi ada tenaga bunyi radio tu. Apa saja objek yang bergetar, tak kisahlah dia bunyi perlahan ke kuat ke, dia ada tenaga bunyi. Tenaga elektrik. Apa sahaja yang menggunakan elektrik, dia ada tenaga elektrik. Kipas, bolehkah saja-saja dia nak bergerak, dia perlukan tenaga elektrik. TV, ada tenaga elektrik. Yang menyala lah. Kalau TV saja, dia duduk senyap, gelap tu, dia tak ada tenaga elektrik. TV yang menyala, kipas yang berpusing, itu semua ada tenaga elektrik. Boleh faham kot? 1, 2, 3, 4, 5 tenaga ni. Kemudian kita pergi lagi, sebab saya kata tadi ada 9. Okey, yang keenam, tenaga apa pula? Tenaga kimia. Tenaga kimia ni bukan bahan kimia. Apa benda tenaga kimia tu? Tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biodiesel, bateri. Banyak. Dalam makanan dia ada
Maksudnya awak makan. Jadi awak ada tenaga kimia. Jangan ingat tak tenaga kimia ni bahan kimia. Tak. Tenaga kimia tu dia ada dalam makanan, dia ada dalam bahan api fosil. Api fosil apa dia? Petroleum, gas asli, arang batu. Biojisim apa? Ingat tak? Najis haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang dah mati tu ada biojisim. Bateri, sel kering ni. Dalam makanan, dalam petroleum, dalam arang batu, arang kayu. Ini semua mempunyai tenaga kimia. Okey. Apa saja yang kat sel kering, bateri, apa saja dekat makanan, apa saja yang guna petroleum, gas asli nak masak tu, ada tenaga kimia. Yang ketujuh, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni macam mana? Apa saja yang bergerak. Kalau macam awak duduk senyap, awak tak ada tenaga kinetik. Tapi once awak dah mula berjalan, baby yang tengah merangkak, apa sajalah walau bergerak, perlahan ke, laju ke, maksudnya dia ada tenaga kinetik. Asalkan dia bergerak. Macam kipas tu. Dia tak berpusing, dia tak ada tenaga kinetik. Tapi once kamu dah on menyalakan dia, dia ada tenaga elektrik, dia ada tenaga kinetik sebab dia berpusing. Macam kamu lah. Kamu duduk saja, tidak, tak ada tenaga kinetik. Tapi bila awak dah bangun, awak dah bergerak, awak ada tenaga kinetik. Okey, boleh nampak? Okey, apa saja yang bergerak dipanggil tenaga kinetik. Bukan dipanggil, mempunyai tenaga kinetik. Okey, yang ke-8, tenaga keupayaan. Apa benda keupayaan ni? Tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada satu ketinggian yang sama ada diregangkan. Dia ada 3. Sama ada dari ketinggian, dia diregangkan macam ni, dia tarik elastik ni, maksudnya diregangkan, atau dimampatkan ini, dia tekan spring. Benda-benda ni semua ada tenaga keupayaan. Okey, contoh lagi tenaga keupayaan kat mana? Macam pokok kat atas, buah di atas pokok. Macam buah durian, dia tak luruh lagi. Dia sedang ada tenaga keupayaan tu, duduk kat atas. Sebab dia kata apa? Tenaga keupayaan, tenaga yang ada dekat objek yang ada pada satu ketinggian. Okey, ketinggian. Macam awak naik papan gelungsur, awak duduk kat bahagian atas tu kan. Ni papan gelungsur. Awak panjat-panjat tangga, awak duduk kat sini. Sebelum awak nak menggelungsur ke bawah ni, awak tengah ada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan tu masa kita duduk kat atas atau tinggi sesuatu, sebelum kita nak terjun, sebelum buah nak gugur, buah tu duduk kat dahan, dia ada tenaga keupayaan. Lagi dekat apa? Diregangkan. Orang memanah, orang tengah tarik panah tu, dia tak lepas lagi nak panah dia. Ataupun ni plastik, dia tengah letak batu, tarik kuat-kuat tu, ini tengah ada tenaga keupayaan. Sebelum dia lepaskan panah, sebelum dia lepaskan batu, itu ada tenaga keupayaan. Lagi kat mana tenaga keupayaan? Dimampatkan. Spring dimampatkan. Contoh, awak tekan spring. Okey, awak tengah tekan tu, sebelum awak lepas, spring tu ada tenaga keupayaan. Bila awak lepas, dia melompat ke, itu tenaga kinetik. Dia dah berubah. Okey, waktu tengah mampat, awak tengah tekan tu, itu ada tenaga keupayaan. So, tenaga keupayaan ni dia ada dalam 3. Dalam objek yang ada ketinggian,
objek yang diregangkan, macam awak tarik, ataupun dimampatkan, awak tengah tekan objek tu. Sebenarnya macam spring lah. Spring kan kita boleh mampatkan, kita boleh tekankan dia. Okey, itu tenaga keupayaan. Lagi apa? Last sekali, tenaga nuklear. Dah namanya nuklear, tenaga yang terdapat dalam bahan nuklear seperti uranium. Logam yang nama uranium. Okey. Dah nama tenaga nuklear, tak ada benda lain lah. Uranium mesti dengan nuklear. Okey, mudah saja itu. Tak payah duk tukar uranium apa dia. Uranium tu ialah bahan bakar untuk nuklear. Dia mempunyai tenaga nuklear. Okey, saya rasa jelas kot. Okey. Tak jelas pun kita kena baca. Memang sekali belajar memang awak tak akan faham. Kita kena belajar berulang baru kita ingat. Macam awak hafal lagu lah. Sekali dengar lagu bukannya awak ingat. Dah dengar banyak kali baru ingat. So ada berapa? Ada 9 bentuk tenaga. Tenaga suria, tenaga haba, tenaga cahaya, bunyi, elektrik, tenaga kimia, tenaga kinetik, keupayaan nuklear. Okey, dengar saja tak cukup. Jadi saya nak kamu buat macam hari tu, nota peta buih. Okey, nota peta buih. Ramai yang hantar kat saya, bagus, cantik. Ada juga 2-3 orang yang buih dia tak nampak buih. Dah namanya buih, dia mesti bulat. Ni contoh. Ini Irfan hantar kat saya nota dia. Saya suka tulisan dia kemas. Kemudian buih-buih dia cuba awak tengok. Nampak? Bulat elok je. Saya dah cakap dah hari tu. Gunalah bekas. Takkan dekat rumah kamu tak ada kot bekas nak buat buih tu. Dan guna kedua-dua muka surat. Dua-dua muka surat buku nota macam ni. Kalau guna satu je, mana muat? Sebab banyak. Macam yang minggu lepas, sumber tenaga hanya ada 7. Kali ni, apa? Kali ni, bentuk tenaga ada 9. Kat tengah ni, awak buat bulat. Kemudian tajuk bentuk tenaga. Kemudian mesti ada 9 buih. Okey, tulis tarikh hari, tulis tarikh, kemudian tariklah buih macam ni. Kemas je macam Ifan ni. Nak baca balik nota pun seronok. Kat tengah ni bentuk tenaga. Kemudian kat sini awak tulislah tenaga suria. Kemudian ada describe dia bawah dia. Okey. Yang kedua tadi tenaga apa? Tenaga, saya tak ingat tenaga, contoh tenaga kimia. Terdapat dalam apa-apa. Okey. Tenaga elektrik terdapat dalam apa-apa. Okey. Tenaga bunyi, tulis tajuk atas. Kemudian bawah dia tulis dia punya describe dia. Terdapat dalam objek yang bergetar. Tenaga keupayaan terdapat dalam objek yang mempunyai ketinggian, diregangkan, dimampatkan. Okey. So saya nak ada 9 buih. 10 lah campak yang di tengah. Guna kedua-dua buku muka surat buku tulis. Baru buih awak jadi kemas, cantik, tak belaga, tak sempit. Okey. Ini adalah salah satu kemahiran yang saya nak tengok. Saya boleh tafsir kamu daripada sini jugalah. Macam mana awak ambil nota dalam buku teks, diletakkan dalam buku tulis. Bukan saja-saja saya suruh tulis ni. Semua benda kita tafsir, kita nilai. Okey, boleh buat? Okey, usaha bagi boleh. Mudah saja, tak ada apa. Salin saja dari buku teks masuk buku nota. Yang penting buat macam ni. Okey? Yang penting buat macam ni ya. Ni contoh yang lepas ada 7. Hari ni ada 9. Okey, boleh? Dah siap, boleh PM pada saya untuk saya cek betul tak nota kamu.
Terima kasih.